Halo semua, selamat bertemu kembali di dalam video PDPR Cikgu dan Cikgu mengucapkan terima kasih kerana telah menjadikan video PDPR ini sebagai video pembelajaran anda. Jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama di mana kita akan menyentuh berkenaan dengan faktor kemanusiaan. Baiklah, di dalam kegiatan ekonomi utama bab 9 iaitu 9.2.2 sekarang, kita akan menyentuh berkenaan dengan faktor mempengaruhi kegiatan ekonomi utama di mana kita akan menyentuh berkenaan dengan faktor kemanusiaan. Jadi, pada video yang lepas, kita sudah melihat berkenaan dengan, kalau kita lihat slide, faktor fizikal yang video yang lepas itu. Jadi, kepada siapa-siapa yang belum melihat video itu, cikgu sudah sediakan linknya di atas ini. Jadi pada video yang lepas kita sudah melihat berkenaan dengan faktor fizikal di mana bentuk muka bumi, tanah, iklim dan bahan mentah merupakan faktor fizikal yang banyak mempengaruhi kegiatan ekonomi utama khususnya di Malaysia. Jadi pada video kali ini kita akan menyentuh berkenaan dengan faktor kemanusiaan di mana faktor kemanusiaan ini kita bahagikan kepada 6 keseluruhannya iaitu faktor fizikal, dasar kerajaan, modal, buruh, pasaran dan infrastruktur. Jadi kita mulakan sekarang. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang pertama iaitu faktor kemanusiaan dari segi faktor teknologi. Seperti yang kita sedia tahu sekarang, pada masa kini teknologi merupakan satu elemen yang sangat penting dalam membangunkan sesebuah kegiatan ekonomi di mana pelbagai kemajuan dalam bidang jentera, ICT, robotik dan juga nanoteknologi dapat membantu menjimatkan kos, meningkatkan kualiti serta kuantiti produk, mempercepatkan kerja, meningkatkan keselamatan dan juga mengurangkan pencemaran. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya, yang pertama, teknologi dalam teknologi maklumat dan juga komunikasi di mana mesin juruwang ATM, sistem barcode ataupun kod palang dan juga smart tag. Yang kedua pula ialah eco sounder ataupun gema bunyi yang banyak digunakan oleh para nelayan untuk mengesan di manakah kawasan-kawasan yang mempunyai banyak ikan. Digunakan untuk aktiviti perikanan bagi mengesan ikan-ikan di dasar laut. Yang ketiga pula ialah Global Position System ataupun dikenali sebagai GPS. Yang ini banyak membantu kita untuk memandu jalan ataupun arah yang kita tidak tahu. Bidang pengangkutan GPS Eco Sounder juga menggunakan GPS. Dan yang keempat pula ialah Geography Information System ataupun dikenali sebagai GIS. Yang ini tujuan dia ialah untuk mendapatkan maklumat tentang guna tanah. Jadi itu adalah berkenaan dengan teknologi. Bagaimana pula dengan yang seterusnya? Baiklah, kita pergi yang seterusnya iaitu faktor dasar kerajaan. Jadi dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam memajukan kegiatan ekonomi di negara masing-masing, di mana dasar kerajaan ini adalah sebagai satu bahagian yang menyokong kemajuan dan pembangunan sesebuah ekonomi. Dasar yang diwujudkan ini penting bagi memastikan hala tuju perkembangan ekonomi sesebuah negara. Sebagai contohnya, kita ambil di Jepun. Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepun telah menggalakkan penyelidikan dan pengeluaran kereta elektrik dan juga kereta terbang. Lembaga pelaburan di Thailand pula ditubuhkan untuk menarik pelabur asing dalam sektor teknologi tinggi melalui penawaran cukai kepada pelabur yang berminat. Manakala di negara kita Malaysia pula pun ada, di mana kerajaan juga merangka beberapa dasar bagi memacu pertumbuhan sektor ekonomi negara yang dilaksanakan di bawah agensi mengikut bidang-bidang yang ditentukan. Contohnya, kita ambil yang satu iaitu dasar pertanian negara ini adalah untuk menguruskan sektor pertanian. Kita lihat pula contoh-contoh yang terdapat di negara Malaysia yang lain. Kalau kita lihat slide kita ini. Baik, ini adalah dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Yang pertama tadi ialah dasar pertanian negara. Untuk fungsinya ialah meningkatkan hasil pertanian kepada KDNK. Manakala yang kedua pula ialah Pelan Induk Pendastrian. Yang ini khas untuk pendastrian lah, di mana fungsi dia ialah memajukan sektor pendastrian
dalam industri kecil sederhana. Manakala dasar pendidikan kebangsaan pula melahirkan tenaga kerja mahir dan juga separuh mahir. Yang ini khusus kepada menyediakan latihan lah, contohnya dalam teknik vocational di mana dia akan menyediakan latihan-latihan kepada mereka-mereka yang ingin bergiat dalam kegiatan ekonomi ini untuk meningkatkan kemahiran mereka khususnya kepada kegiatan ekonomi yang mereka minat. RISDA pula ialah fungsinya tanaman semula pokok getah untuk pekebun kecil. Yang ini ialah berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan bahagian getah di mana mereka mengkaji berkenaan dengan anak-anak pokok getah yang tahan penyakit untuk mengekalkan kualiti getah yang dihasilkan. Felda dan Felkra pula fungsinya di sini ialah untuk membuka kawasan pertanian yang baru. Kita lihat gambar-gambar ini, contohnya kerajaan telah menyediakan bantuan dari segi jentera menuai padi. Yang di tengah itu ialah bangunan Felkra dan yang ketiga ialah gambar seseorang yang tengah menoreh getah. Okay? So ini adalah berkenaan dengan dasar kerajaan. Kita lihat pula yang seterusnya, faktor yang seterusnya pula. Baiklah, faktor yang seterusnya pula ialah faktor kemanusiaan dari segi modal. Seperti yang semua sedia tahu, modal adalah sesuatu yang sangat penting untuk memulakan sesuatu kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi juga berkembang pesat dengan adanya suntikan modal dari dalam dan juga luar negara. Antara agensi yang membantu merancangkan ekonomi Malaysia ialah MARA, KWSP, Agrobank dan lain-lain lagi. Jadi, terdapat juga pelabur daripada luar negara yang melabur di Malaysia seperti di China dan juga Jepun. Jadi, modal ini adalah sebagai suntikan permulaan, modal bantuan ataupun sumber kewangan yang mula-mula untuk dijadikan sebagai penyuntik ataupun permulaan sesuatu kegiatan ekonomi yang dijalankan. Jadi ini adalah agensi-agensi yang terlibat, Amanah, KWSP, MARA dan juga Agrobank. Jadi kita lihat pula faktor yang seterusnya. Sebelum cikgu lupa, di bawah cikgu ini cikgu sudah sediakan berkenaan dengan contoh-contoh soalan yang cikgu ambil daripada buku koleksi soalan SPM berkenaan dengan topik ini, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama. Jadi boleh catatkan dan cuba jawab mengikut kehendak SPM ataupun mengikut bagaimana kita menjawab soalan SPM yang di bahagian esei. Jangan lupa catatkan soalan ini. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu faktor buruh, di mana buruh ini merupakan sebuah tenaga penggerak dalam proses perancangan, pengurusan dan juga pemasaran sesebuah organisasi, di mana buruh ini boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu buruh mahir, buruh separuh mahir dan juga buruh tidak mahir. Kita lihat yang pertama ialah buruh mahir. Biasanya buruh mahir ini amat penting bagi memastikan sektor yang melibatkan teknologi serta penemuan baru dalam penyelidikan dan pembangunan yang khusus kepada bidang-bidang seperti jurutera, saintis, penyelidikan dan sebagainya. Kalau kita lihat buruh di Malaysia pula, buruh di Malaysia dia terdiri daripada buruh tempatan dan juga buruh asing. Contoh kalau kita lihat buruh asing kita daripada Indonesia, Bangladesh, Vietnam dan juga Myanmar, di mana buruh-buruh di Malaysia ini bekerja di dalam sektor pembinaan, pendestrian dan juga perikanan. Jadi kita lihat pula faktor yang seterusnya. Baiklah, kita lihat pula faktor yang kelima, iaitu faktor pemasaran, di mana faktor pemasaran ini adalah faktor yang sangat penting bagi menjual ataupun memasarkan barang-barang yang telah dihasilkan oleh beberapa kegiatan ekonomi. Terdapat permintaan dan juga pemasaran yang tinggi bagi produk yang telah dihasilkan di Malaysia di dalam pelbagai bidang, sama ada pemasaran tempatan ataupun pemasaran luar negara, di mana pemasaran tempatan ini diuruskan oleh Pharma, manakala pemasaran luar negara pula diuruskan oleh Matret. Jadi produk-produk yang dihasilkan ini mendapat permintaan daripada pasaran tempatan maupun luar negara. Kalau di luar negara pula, kita akan ekspor barang-barang yang telah dihasilkan ke luar negara yang diuruskan tadi oleh Matret. Jadi contoh-contoh lokasi pasaran tempatan kita meliputi pusat membeli belah, pasaraya,
pasar borong, pasar malam dan juga kedai runcit. Jadi seterusnya kita lihat pula faktor yang terakhir. Faktor yang terakhir iaitu faktor infrastruktur ataupun dikalami sebagai kemudahan infrastruktur. Jadi kemudahan infrastruktur ini merupakan satu kemudahan yang akan menjamin pergerakan sesebuah kegiatan ekonomi yang dijalankan, di mana kalau kita lihat yang pertama, kemudahan pengangkutan telah memudahkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang, seperti daripada sektor pertanian dihantar ke kilang dengan menggunakan lori. Itu adalah kemudahan pengangkutan, di mana ini adalah menjamin kualiti bahan mentah yang diproses nanti, di mana bahan-bahan contohnya seperti sayur ini perlu dihantar cepat untuk diproses supaya kualiti sayur itu boleh dijaga. Antara kemudahan lain seperti bekalan air dan juga elektrik. Jadi bekalan air dan elektrik ini dapat menjamin pergerakan sektor perindustrian untuk menggerakkan jentera bagi menghasilkan dan memproses barang-barang yang telah dihantar. Jadi tanpa air dan juga elektrik ini, sesebuah kilang itu tidak akan dapat beroperasi. Contoh yang lain seperti kemajuan ICT sekarang dapat menjamin mempercepatkan urusan dan juga komunikasi melalui penggunaan internet. Khususnya sekarang pemasaran melalui online. Kita membeli barang-barang melalui aplikasi-aplikasi online yang telah disediakan. Jadi itulah tadi berkenaan dengan pembelajaran topik faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama, di mana kita sudah menyentuh berkenaan dengan faktor kemanusiaan. Kalau kita lihat balik faktor kemanusiaan yang kita sudah pelajari tadi, iaitu yang pertama teknologi, yang kedua dasar kerajaan, ketiga modal, keempat buruh, kelima pasaran dan juga infrastruktur. Dan jangan lupa catatkan nota yang cikgu sediakan ini dan juga soalan-soalan yang cikgu telah ambil daripada buku koleksi soalan SPM. So sehingga kita berjumpa lagi di video PDPR yang seterusnya. Stay safe dan teruskan menimba ilmu geografi. Okey, itu saja. Bye bye.